Tapi orang kat Malaysia ni Datin, dia pemalas. Tu dah cakap jalan pintas. Jalan dia, maksudnya dia pemalas nak. Okey, kita nak cerita ni, kita gurau-gurau dulu. Okey, tuan-tuan dan puan. Okey, kita bersama dengan Dr. Sofian. Pentingnya rawatan untuk kurus tu ataupun pentingnya rawatan untuk turun berat badan tu tak ada sangat dulu sampailah waktu Covid. Sebab pada waktu Covid data menunjukkan bahawa Ramai orang gemuk. orang gemuk adalah faktor kedua tingginya kematian kalau kena Covid. Saya ada lebih kurang 3,000 pesakit. Berapa? Saya ada 3,000 pesakit. Oh, ni doktor potong perut dah ni. Ada setengah pesakit saya juga yang dah buat bariatric surgery dan start rebound. Sebab dia orang tak tahu apa nak buat. They lose control. So saya punya role adalah untuk get them back on track balik dan perbetulkan yang basic tu. Tapi sebenarnya air kencing yang manis ni, kalau kita tapis balik boleh buat gula. Dekat Singapura air kumbahan boleh minum balik tau. Dia proses. Proses, habis air kencing tak boleh proses. Maknanya dia buang air kencing. Air kencing pun boleh jual. Tak mustahil. You are watching Hitam Putih. Welcome Hitam Putih Kehidupan, kita punya podcast yang dibawakan oleh Usanita. Hari ni Datuk, kita nak cerita tentang cantik ke menyeksakan. Menyeksakan tu cantik ke tak? Tapi kalau dalam English selalu orang cakap beauty is pain. Beauty is pain. Ya, beauty is pain. Tapi sekarang ni ramai orang suka pain daripada beauty. Ya, sebab dia nak beauty. Lepas buat beauty jadi macam Beauty and the Beast. Banyak orang jadi beast. Tu bahaya tu. Tapi tengoklah apa yang dia buat kalau dia sampai jadi beast tu. Jadi korang semua kena dengar sekarang lagi ni kita nak borak dengan satu doktor ni. Doktor ni dia pakar lah. Doktor ni sekarang tengah famous. Oh, tengah famous. Dia lagi famous daripada aku. Ya. Jadi korang semua dekat luar, okey, Hitam Putih, kehidupan. Ini adalah kehidupan. Banyak orang dia macam tak berapa nak suka lah pasal cerita pasal kesihatan. Dia tak kisah. Kalau katakan janji cantik, kesihatan terabai pun dia tak kisah. Janji cantik. Adakah cantik tu dia akan berpanjangan? Sebab banyak orang yang cuba buat cantik ni, tiba-tiba dia jadi tak berapa nak cantik. Kerana adakah cantik tu akan mengekalkan aura dia? Adakah cantik tu akan mengekalkan dia punya nur daripada wajah dia? Kadang-kadang orang dia overdo it. Dia overdo it. Datin buat ke? Tak. Macam muka macam ada buat dia ni. Saya natural. Tengok sini sikit. Tak ada. Hidung ni. Dulu hidung tak macam ni. Menipu saya. Dagu tu pula ada macam lekuk-lekuk lah ni. Itu sebab saya dah kurus. Pandailah Datuk ni, tak ada maknanya. Okey, kita nak cerita ni, kita gurau-gurau dulu. Okey, tuan-tuan dan puan. Okey, kita bersama dengan Dr. Sofian. Kita nak cerita pasal hitam putih kehidupan, kita pasal kesihatan. Jadi sebenarnya, okey, soalan pertama saya, kesihatan ni sebenarnya, definisi kesihatan tu apa sebenarnya? Kesihatan secara amnya kita kena bahagikan pada dua secara am. Kesihatan fizikal dengan kesihatan mental. Bermaksud macam Datuk cakap, kalau kata secara fizikalnya orang tu sihat, orang tu nampak kurus, tapi mentally dia stress, depression, balik tak boleh tidur, tak boleh makan. Dia sebenarnya tak sihat juga, tak healthy juga. So dia kena ada satu kesinambungan antara sihat fizikal dan juga sihat mental. Ataupun dan juga emotional. So dia adalah Physical, mental dan emotional. Emotional ni banyak masalah ni. Mesti. Jangan emo sangat. Jangan emo sangat. Ini selalu emo. Jadi maknanya tak apa nak sihat ni Datin ni. Padahal dia yang emo. Aku pula. Sebab sekarang ni saya tertarik sebab ramai orang bila dia rasa, sekarang ni ramai orang dah rasa ada cara pantas ataupun cara pintas bila dia rasa dia ada masalah dari segi obesity ataupun dia naik berat badan ke apa, dia ada satu cara Cakap je lah gemuk. Gemuk ataupun obesity nak iyalah. Senang cakap gemuk, semua orang faham gemuk. Nampak tak emo? Emo. Okey, dan doktor lepas tu dia dah anggap sekarang ni dalam perubatan ada satu jalan pintas. So boleh tak doktor tengok benda tu, saya rasa dah nampak macam trend doktor. Kalau cakap pasal, kalau saya ambil daripada perspektif yang lebih luas, dulu untuk penekanan terhadap penurunan berat badan, rawatan penurunan berat badan ni, dia bukan satu benda yang besar dalam masyarakat ataupun dalam bidang perubatan. Sebab pendapat peribadi saya adalah sebab apabila seseorang tu dia badan besar, gemuk macam Datuk cakap, dia akan terdedah kepada macam-macam lagi penyakit.
So daripada datang untuk contohnya selsema sahaja, datang jumpa doktor sebab badan besar, kita check darah tinggi, kencing manis, kolesterol. So it's become a good source of income kepada pharmaceutical company ataupun doktor. Jadi penekanan terhadap pentingnya rawatan untuk kurus tu ataupun pentingnya rawatan untuk turun berat badan tu tak ada sangat dulu sampailah waktu COVID. Sebab pada waktu COVID data menunjukkan bahawa Ramai orang gemuk. orang Makan. gemuk adalah faktor kedua tingginya kematian kalau kena COVID. Pertama adalah faktor umur. So contohnya 80 tahun dengan 80 tahun dengan 18 tahun kena COVID, terutamanya chances yang 80. lagi tua akan meninggal. So kalau orang yang BMI 25 dengan orang BMI 40, 40 akan meninggal lagi tinggi dia punya kebarangkalian. Jadi data tu sendiri sangat besar memberi penekanan kepada pharmaceutical company untuk came up with this solution. Apa nak buat? Apa nak buat? Maknanya orang gemuk ni maknanya dia tak sihat lah. Definitely. Okey, ada gemuk ni ada dua gemuk. Okey. Ada gemuk sebab makan. Okay. Sebab tak jaga dia punya Pemakanan, dia, lifestyle semua lah. lifestyle semua. Ada gemuk keturunan. Gemuk keturunan ada ke? Gemuk keturunan dia jatuh dalam kategori genetic predisposition. Maksudnya Janganlah cakap orang putih. genetic predisposition tu Apa bermaksud macam nak sebut predisposition? predisposition. Dia bermaksud sebab Predisposition. genetik. Orang senang cakap. Sebab apa kolesterol tinggi? Genetik. Sebab apa darah tinggi? Genetik. Jadi benda tu kita tak boleh nak deny, kita tak boleh nak tolak. Memang betul. Ada faktor genetik dalam peranan kenapa seseorang tu individu tu gemuk. Tetapi pada masa yang sama, kalau genetik saja dia tak akan menyebabkan jadi macam tu. Pemakanan memainkan peranan, stres memainkan peranan, lifestyle memainkan peranan. Jadi yes, genetik tu memainkan peranan jadi seseorang tu besar. Pada masa yang sama, faktor-faktor lain pun kita kena address juga. Yalah, kalau kata orang tu besar, doktor, tong dia besar, kenalah isi banyak barang, kenalah makan banyak. Kita tak boleh nak normalisasi tong besar. Maksudnya? Kita tak boleh nak, saya dah memang gemuk, mestilah saya kena makan banyak. So saya punya mak dengan saya punya ayah memang gemuk. Saya biasalah saya gemuk. Kita tak boleh nak menormalisasikan benda yang tak sihat. Tak sihat. Tapi orang kat Malaysia ni, Datin, dia pemalas. Kita tak cakap jalan pintas. Jalan biar, maksudnya dia pemalas nak bersenam. Dia pemalas nak buat benda-benda yang boleh mengurangkan berat badan dia. Jadi macam kalau kita tengok, kalau kita pergi, contohnya kita pergi ke taman rekreasi, yang paling banyak kat sana saya tengok orang Cina. Betul. Orang Cina ni saya pernah pergi pukul 6 lebih pagi lepas subuh. Sebelum tu. subuh pun Sebelum ada. subuh dia orang dah ada dah. Umur 70, Dia orang buat 80. Betul. Tapi dia orang running, bukan running lah, dia jalan tapi badan dia orang fit. Betul. Tapi dia umur dah lanjut. Itu dah lifestyle dia. Dia dah create lifestyle macam tu. Makan berjaga. Betul. Tapi kat Malaysia mana boleh jaga makan, doktor? Kat Malaysia kita buka kedai sampai 24 jam ada kedai nak makan. Kita ni heaven. Heaven in food. Kalau katakan dalam dunia ni dekat mana heaven, dekat Malaysia lah makanan paling heaven sekali. Betul. Cakap pokok berapa nak makan, pasti ada kedai yang buka. Kalau dekat negara luar kita tengok pukul 5, pukul 6 dah tutup semua dah. Kan siapa yang ikut sunnah sebenarnya ni? Macam kita tengok pemakanan ni, kalau kita tengok orang-orang barat, dia orang makan pagi makan kopi, susu, roti. Tapi kita makan nasi lemak, Nasi dagang. nasi kerabu. Kalau pergi muar makan sate. Macam-macam Pagi, makan lah. Nasi lemak, nasi kerabu, nasi macam-macam nasi ambeng, nasi pulut, macam-macam nasi kat Malaysia. Semulah. Orang putih minum susu, minum jus, kita teh tarik. Teh tarik. Teh tarik. Kopi tarik. Kopi tarik. Semuanya memang membawa kepada kemudaratan. Betul. Kemudaratan. Dan sama juga konsep, kita tak boleh nak normalisasikan kemudaratan. Tak bermaksud kita punya mak, ayah, adik-beradik, keluarga biasa makan nasi dagang setiap hari. Kita pun biasalah. Kita akan makan lah. Sebab itu adaptionnya. Dan kau kahwin dengan, katakanlah kau kahwin dengan orang Kelantan, orang Terengganu, dia masak tu, kau berani tak makan pagi? Jarang-jarang boleh. Kalau habit tak boleh. Kalau dia jadi satu habit, setiap pagi makan tak boleh. Every weekend. Dah itu yang dia belajar masak daripada kecil, dia bagi kita makan, habis tak makan kan merajuk. Itu masalah orang perempuan. Okey, berbalik kepada Datin punya soalan, iaitu kalau kata ada masalah berat badan yang berlebihan, masyarakat dia senang kepada shortcut. Iaitu dia dah tahu bahawa potong. Dia adalah that's the most common keyword yang saya dengar. So apa dia orang cuba ambil cara mudah adalah dia nak potong perut, ataupun dalam bahasa saintifik dia bariatric surgery. So to put thing in perspective lagi, dalam
pandangan yang lebih luas, kita akan ada rawatan untuk kurangkan berat badan ni. Kita ada surgical, contohnya bariatric surgery lah, ada beberapa jenis. Nombor 2 yang tengah-tengah tu adalah intragastric balloon. Maksudnya masuk balloon dalam perut, and then perut dia menyebabkan kita makan kurang, dalam masa 3 bulan 4 bulan balloon akan keluar balik. Bawah pada balloon adalah ubat-ubatan lah. Ni yang saya punya specialty. Dan juga selain pada tu, paling basic sekali, yang paling orang malas nak buat sekali adalah lifestyle. Nak kena jaga makan, nak kena exercise, nak kena tidur. Jadi dengan apa sahaja rawatan yang kita pilih, yang asas ni tak boleh tinggal. Yang asas ni adalah wajib buat. Sebab kalau you buat bariatric surgery sekalipun, Makan kementerian darah ni semua, rebound balik. Rebound tu bermaksud turun berat badan sampai satu masa dia akan plateau dan dia akan start naik balik. Betul pening kepala. pening kepala. Sebab dia tak buat yang basic tadi. Dia tak buat basic tadi. Dia pening kepala sebab siapa yang pernah buat bariatric surgery secara armnya, saya ada lebih kurang 3,000 pesakit. Berapa? Saya ada 3,000 pesakit. Oh, ni doktor potong perut lah ni. Bukan, saya doktor yang merawat penurunan berat badan menggunakan ubat-ubatan. So tak ada pisau, tak ada pengsan, tak ada bedah, tak ada darah. Okey. So kebanyakan ada setengah pesakit saya juga yang dah buat bariatric surgery dan start rebound sebab dia orang tak tahu apa nak buat. They lose control. So saya punya role adalah untuk get them back on track balik dan perbetulkan yang basic tu. Kalau kita punya rawatan, dia tak melibatkan pisau, pengsan, admission, potong perut semua. It's not bariatric surgery. It's not intragastric balloon. Sebab itu pun bagi saya dia adalah temporary semata-mata. Dia lebih kepada rawatan yang diluluskan oleh KKM menggunakan injection semaglutide. Ataupun injection tu once a week, semaglutide injection. Okay. So tugas dia adalah untuk menyebabkan badan kita sentiasa kenyang. Melalui injection tu. Melalui injection tu sentiasa kenyang dan memaksa badan kita menggunakan lemak yang sedia ada sebagai sumber tenaga utama. Itu sangat penting. Dalam perspektif yang lebih besar, dia akan menyebabkan kita dalam keadaan kalori defisit, tak cukup kalori, tapi kita tak rasa terseksa seperti mana kita berlapar. So you tak adalah kat tengah berlapar dan tak makan nasi tapi nak makan orang. Dia tak ada benda macam tu. Ya betul. Kadang-kadang kalau orang dia macam contohnya lah macam hari pertama kedua kita start puasa kan. Marah. Grumpy. Orang yang lapar dia marah. Betul. So this one should be fun and enjoyable. Dia tak sepatutnya stressful lah untuk weight loss. Selalunya yang ada yang datang dekat doktor berat badan berapa? Kita ada yang 188 kilo. That's my record lah. That's 188 tu Itu obesity lah. Itu morbid obesity. Morbid. Paling super high level morbid obesity. Dan dia berjaya turun kan? Sebanyak 129 sekarang kot. Oh 129. I think 129. Itu potong perut buang. Tak, Rawatan. Boleh doktor. Patient tu saya first jumpa dia tak boleh timbang pakai saya punya penimbang biasa sebab dia overload. Dia kena pinjam penimbang dekat Jaya Grocer dekat belakang. Dia ada satu yang turun forklift tu, ada satu penimbang besar kat situ. So kena guna penimbang dia. And then daripada tu slow and steadily turun sekarang 1.2 lebih lah. So okay lah. 129 dalam masa? 9 months? 7 months. Dia sekarang dah okay dah. Sebenarnya dia orang buat benda ni semua untuk sebab nak nampak keterampilan, nampak cantik. Perempuan nak nampak cantik lah semua kan. Dia lebih kepada functional. Saya selalu tanya what do you want? So selalunya akan ada banyak akan cakap nak kurus. Tapi banyak juga yang surprisingly banyak juga cakap doktor saya nak solat kembali kepada biasa. Doktor saya lagi 3 bulan saya nak pergi haji. Saya tak nak pakai wheelchair. Doktor anak saya nak kahwin, saya nak pastikan saya ni tak bertongkat. So benda-benda tu dia rasa motivation benda macam tu dia menyebabkan kita lagi nak tolong orang, kita lagi nak membantu. Betul. Daripada nak kurus sebab nak ni sebab mak suruh. Benda-benda macam tu motivation. Saya tahu even sebagai doktor yang merawat pun saya tahu dia tak berapa motivated sangat. So pengalaman. Tapi ramai yang memang rasanya bila dia buat benda ni dia orang nak elak daripada penyakit lah sebab bila dah badan dah gemuk, macam-macam benda yang ni akan datang. Akan datang. Jadi so mula-mula selalunya kalau yang dah berumur, ada masalah darah tinggi macam mana kolesterol semua tu, first datang wajib saya akan cakap sama ada pakcik, makcik, datuk seri semua bawa result kesihatan terbaru dan juga ubat-ubatan kat rumah. Sebab kita nak tengok ni first tangkap gambar. Nanti at the end of treatment tangkap gambar ubat yang sedia ada. So
Darah tinggi pun dah kurang pada 3 ubat je 1 ubat. Kolesterol pada 2 ubat pagi malam je 1 ubat. So banyak benda yang kita boleh cut off. Daripada Jadi maknanya kalau badan kita ni gemuk, badan kita ni overweight, maknanya memang penyakit nak singgah tu memang 100% ada dia lah. Memang Biasanya kalau orang yang badan-badan gemuk ni, penyakit apa dia ada doktor? 3 serangkai tu wajib. Just a matter of time. Wajib Wajib 3 serangkai tu. Yalah. Lagi badan kita besar, ni secara kalau selagi badan kita besar, maksudnya kita banyak lemak menyebabkan kita punya hormon badan tu tidak sensitif. So kita punya pankreas untuk menghasilkan insulin, untuk kawal gula, untuk mencegah daripada kencing manis, lama-lama dia akan penat. Dan bila dia penat, dah start lah dengan kita punya penyakit kencing manis. Kencing manis menyebabkan kita punya darah pekat. Darah pekat menyebabkan kita punya darah tinggi akan start naik. Meningkatkan lagi kita punya risiko untuk stroke dengan sakit jantung. So benda tu confirm. Tapi Malaysia ni saya tengok macam semuanya manis. Makanan. Perempuannya manis-manis. Makanannya manis-manis. Kita pergi beli nasi campur tu, sambalnya manis. Betul. Nasi lemaknya, sambalnya manis. Apa makanan pun semua manis. Sedangkan kita tahu bahawa gula tu sebenarnya enemy paling besar untuk sistem badan kita. Betul. Tapi kenapa tak ada macam orang tak ambil peduli pun benda tu? Ada. Kalau pergi kat restoran, R&R, semua tu dia ada je stiker pada KKM, kurangkan gula anda. Tak Tapi sempat baca. tak apa nak nampak. Kan orang macam buat nampak tapi buat tak nampak. Dia tak sampai kat jiwa. Awareness tu macam tak sampai kat jiwa lah. Awareness tu mungkin perlu lebih diperluaskan. Dengan hidangan makanan tu yang lebih attract. Gambar menu tu lagi menarik. Maknanya gula ni memang penyamun besar lah yang rosak badan. Number one enemy. Number one enemy. But saya ada terbaca dia kata 10% of Malaysian population kencing manis. 10% tu bagi saya is understatement. Understatement. More than that. 10% maksudnya dalam 10 orang seorang. More. Kalau ikut pada latest research daripada saya punya conference yang saya attend, Asian Diabetic Exchange, sekarang ni Malaysia adalah number 1. Kita adalah juara. Datin kita juara Datin. Juara dalam Tak habis lagi. juara. Statement tak habis lagi. juara. Kita adalah juara pesakit paling ramai kencing manis dan overweight, obesity di Itu Asia dia. Tenggara. Obesity, kencing manis. Paling ramai di Malaysia. Ya. Dan kalau kita scrutinize lagi, paling ramai adalah dekat Perlis. Mungkin Perlis tak ramai orang kot. Ingat tadi Kelantan. No, Perlis. Saya Allah. ingatkan Kelantan juga. Tapi actually Allah. Perlis lah ramai. Tapi sebenarnya air kencing yang manis ni kalau kita tapis balik boleh buat gula apa? Dekat Singapura air kumbahan boleh minum balik tau. Dia proses. Proses habis air kencing tak boleh proses. Untuk jadikan gula balik. Air kencing dengan air kumbahan lagi teruk lagi air kumbahan. Maknanya doktor selesaikan dia. Selesaikan dia ni. tak, bila aku cakap benda ni semua orang cakap tak logik. Kadang-kadang benda yang tak logik tu lah logik. Kalau kita dah ada banyak penyumbang kepada salah satu lagi penyumbang gula, boleh dia kita tapis. Maknanya manusia tu dia makan dia kena bayar. Maknanya dia buang air kencing pun boleh jual. Kan dekat Singapura air kumbahan, saya tengok dia Perdana Menteri dulu masa pelancaran dia minum air kumbahan. Dia tunjuk tapi dah bersih lah. Dia tunjuk bahawa dia confident dengan teknologi tu. Dia Yes. minum depan press conference tu. Press conference. Mungkin Datuk boleh cari teknologi tu. Lepas Datuk minum, saya minum. Tapi kita proses lah dulu. Yelah. Carilah teknologi tu. Yelah. Betul lah dia teknologinya. Macam sama juga macam air kumbahan kita masuk dalam tanah, lepas tu dia menyerap masuk, tapi ada tapisan kan, lapisan-lapisan batu apa semua masuk dalam tanah, lepas tu sedut keluar balik apa semua tu yang secara semula jadi kan Allah buat kan. Itu daripada tu dah jadi bersih lah. Tapi kalau kita boleh ambil sistem tu, kita buat air kencing tu, kita buat gula. Nama dia gula air kencing. Tak payah Datuk, kita Malaysia memang banyak gula. Tak payah ambil air kencing sepah-sepah kedai mamak tu. Betul juga kan. Jadi kalau kita gunakan konsep tu untuk Singapura, sebab dia orang negara yang dikelilingi oleh laut. So dia orang desperate untuk dapatkan solution macam mana nak dapatkan air minum. Kita Air banyak. desperate untuk macam mana nak kawalkan gula, macam mana nak kawalkan kencing manis, macam mana nak kawalkan. Kita nak pengawalan. Jadi kita terpaksa, kita kena push kita punya idea, kita punya all this brain, macam mana kita nak kawal benda tu. Seperti mana Singapura tu boleh came up with formula, dia buat macam ni. 70 or 80% of Penang, Pulau Pinang punya population, dia orang ada kolesterol. Sebab dia orang makan pagi nasi kandar.
Tengah hari nasi kandak, malam nasi kandak. Tak, ini saya baca surat Sampai khabar tu pagi bukan. pun, berapa Jadi pun, 3 maknanya pagi. makanan lah, makanan lah. Sebenarnya kalau kita tengok balik nasi kandak tu dia ada rempah. Tapi disebabkan dicampur dengan ni, jadi kolesterol makin tinggi lah. Betul. Tapi kan doktor, ada juga yang kurus tapi dia berpenyakit. Betul? Kan? Betul Banyak betul, juga. betul. Banyak juga. Jadi dia ada satu dalam term, saya just share lah, ada satu dalam term medical ni kita panggil phenotypically unhealthy, biochemically healthy. Maksudnya secara luarannya, phenotype tu adalah secara luaran. Secara luarannya nampak sihat. Bila ambil darah, semua merah. Ada juga orang yang selalu kita dengar, badan besar, kita cakap, pergilah jumpa doktor. Dia pun jumpa doktor, ambil darah, semua cantik. Elok. Semua elok. So kita ada tiga lah. Maksudnya satu lagi adalah orang yang memang kurus dan sihat. Satu kita ada orang yang gemuk dan sihat, darah sihat. Satu lagi orang yang kurus, Tapi tak darah yang tak sihat. Jadi untuk orang yang memang salah satu tak sihat tu, dia punya kebarangkalian dia untuk kena cardiovascular attack, cardiovascular accident adalah sama, equal. Walaupun you kurus tapi darah you tak cantik, ataupun you gemuk tapi darah you cantik, risiko untuk kena sakit jantung, mati mengejut dan stroke adalah sama. So tak payah nak berbangga. So the moment kita tahu dekat mana ruang yang kita boleh baik pulih, kita boleh polish lagi, kita polish. Dia kurus tapi darah dia tahu kolesterol tinggi, gula tinggi. Dia tak boleh defend diri dia dengan tak apalah, I result darah teruk pun badan I okey. Tak boleh. Tak boleh Tak boleh. Dan sama juga dengan orang yang badan besar, ambil darah semua normal. Dia tak boleh cakap, tak apalah badan I macam ni pun. Darah I lagi better pada you. Tak boleh. Sebab semua kena ke arah kesihatan. Oh, ada juga yang macam diorang check dengan Datin kan. Diorang check macam contohnya umur saya 56. Diorang pergi check, dia kata tengok dalam sistem badan ni macam 25. Ya, ya, betul. Ada kan? Ada yang 25, ada yang 25 tapi umur macam 60. Ramai. Ramai kan? Yang tu yang ada. Sebab sebenarnya bukan hanya makanan, lifestyle. Lifestyle. Sebenarnya kiraan tu dia kira macam mana doktor? So Okey. saya tertanya juga sebab saya pernah buat kiraan tu. Saya berat badan tapi umur saya 30. Datin sekarang 20 apa? Sekarang apa? Saja je. Sekarang 48. 41. Okey, 41. Tapi 48. bila saya timbang hari tu, Bukan dia 48. timbang dan dia bagi tahu umur saya lagi satu tu adalah 30 dalam lebih. 30. Okey. Bukan 48 tu umur. Tak ada maknanya. Dia mungkin kalau dia 56, berat yang lagi satu tu mungkin dia 70. Ada kemungkinan? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Saya ni kalau saya tengok orang, saya boleh agak Umur. Berapa kalau tu tengok dia ni? body fat sebab jeling tu macam comel mungkin rendah sikit. So body fat around saya rasa around 34, 32. Visceral fat maybe 11, 12. Body age saya rasa tambah lagi 8 body kot. age. Tambah 8. Jadi berapa? 60 lebih. 60 lebih. 61. Apa dia umur aku? Body age. Body age. Body Dipanggil age. body age. So body age ni dia punya konsep dia di mana dia akan kira kita punya, dia akan ambil kira kita punya jantina, tinggi, berat, lemak visceral dengan lemak body fat. Yang ni yang ramai orang tak tahu doktor. Dia ikut macam contoh umur kita contoh umur 41. Okey. Tapi sebenarnya body age dia 58. Betul. Ada. Kan? Yang tu yang sebenarnya kita kena tackle benda tu kan. Kita kena tackle benda tu. Jadi kalau pesakit saya pun dia wajib kalau first time datang dia wajib buat measurement tu sebagai kita panggil baseline, sebagai rujukan asas utama pertama sekali. So kalau kita punya permit kita punya leeway kita adalah tambah tolak 5. Bermaksud kalau kata that individu tu umur 50 tahun, maximum you can be adalah 55 tahun. Lebih pada tu you need to lose weight. Mana tadi aku 60 okey lah tadi. Tambah 8 lah. Tambah Saya 8. rasa kena check. Jemput datang kita check. Okey doktor, sekarang dekat pusat kesihatan dan kecantikan pun sekarang ni ada orang kata body apa ni panggil body toning, semua benda tu yang juga ke arah nak menguruskan badan. Okey. So bila buat proses tu pula doktor, ramai orang dia ambil treatment package tu. Okey. So dia rasa adaption dia ini dapat membantu untuk nak bakar lemak, dapat bantu nak kurangkan lemak badan dengan proses-proses body toning lah. Ada pula sekarang ni konsep ice tu yang duduk dalam ice tu. Oh, cryo. Cryo. Dan saya pun pernah cuba cryo tu. Okey tak? Feedback macam mana? Dia Kalau ikut pada marketing dia tu low apa tu, tak sakit sendi, tak sakit semua, okey tak rasa kata? Sebenarnya kalau selepas kita buat gitu kita ada rasa sedikit sakit sebab ice tu tembak dekat badan kita kan, benda tu, dan tak semua orang boleh duduk dengan kadar yang dengan
sejuk yang sangat-sangat tu dalam masa yang macam Lama juga. Setengah jam ke 45? Tak. Dia dalam masa kalau tak silap 10 minutes. Macam Kalau tu setengah je. jam dah. Tak. I rasa dalam 5 minutes, 10 minutes macam tu je. Tapi dia punya sejuk tu memang sangat sejuk lah. Jadi berbalik pada soalan terutamanya di estetik klinik yang dia bagi treatment untuk Treatment macam tu kan sekarang banyak. And people will attract to go to that treatment rather to makan ubat, buat macam doktor punya cara. So macam tu macam mana? dia kalau nak dapatkan badan yang ideal, 3 fasa tak boleh lari. Pertama sekali kena fat loss dulu. Fat loss. Fat loss dulu. So you tak boleh pergi dengan chubby, dengan comel lagi tu nak kurangkan double chin, nak kurangkan love handle. It doesn't work that way. Kita boleh buat, tapi doctors happy to receive your money. Duit ambil je. Result lain belakang cerita. Jadi dia kena number 1 adalah reduce fat dulu. Bila reduce fat, you need to put on some muscle dulu. Bila dah put on muscle, dia kalau dah reduce fat, tak ada muscle, dia akan jadi pencil. Dia tak ada body shape. It's just a personal preference lah. Ada setengah orang dia nak macam tu. Ada setengah orang, kalau contohnya lelaki ni, dia sama ada dia nak, kita panggil flat, ataupun lean, ataupun dia nak bulky. So, and then after 2 second muscle, the third one barulah kita suggest untuk body contouring. So body contouring ni lah barulah pergi buat All those tu. Kalau yang Banyak kerja lah macam ni. banyak. Tapi apa-apa pun dia kena start dengan fat loss dulu. Untuk dapatkan fat loss, 2 je. Makan kurang, burn lebih. Makan kurang, burn lebih. Dia kena sama ada makan kurang, berlapar sampai nak mati, ataupun you kena Exercise lah. sampai nak mati. Orang bukan yang main purpose dia kesihatan. Main purpose dia kecantikan. Ini yang saya persoalkan sekarang ni. Kecantikan. Okey, contoh. Orang kata contohnya orang tu dia buat untuk katalah chubby sini, pergi potong. Saya tengok ada kat dalam tu boleh potong, nampak muka tegang balik. Tapi dia kata buat untuk suami. Tapi cahaya nur dah tak ada. Kat mana cantik dia? Kat mana Datin, jawab Datin. Kat mana cantik dia, saya cakap? Datin backup Datin. Sebab nur ni Allah yang bagi. Ya, yang tu salah lah. Yang tu salah. Kalau katakan badan. That is why now dalam podcast kita hari ni, kita educate people to have the health conscious yang utama. Maksudnya daripada you nak fikir kecantikan, you kena fikirkan kesihatan dulu. Itu yang saya tekankan ni. Betul lah, aku cakap betul lah Datin. Betul lah Dr. Rosyam. Tapi isu dia sekarang, Dr. Rosyam yang provoke pasal kecantikan lebih ni, kenapa kita cerita pasal kesihatan? Iyalah, kesihatan tu membawa pada kecantikan, doktor. Tak, automatically kalau lepas sudah prioritikan kesihatan you, kecantikan tu akan ada lah. Datang selari. Dah selari. Dia akan datang selari. Habis tadi kau cakap aku salah cakap sekali. Tak, Datuk cakap tadi ramai perempuan. Memanglah Dan, ramai. ramai perempuan dan jantan-jantan dekat luar sana sekarang nak nampak berketerampilan. Sanggup buat apa saja sebab ada duit. Ya, betul. Merosakkan badan sebenarnya dah macam doktor cakap tadi 3,000 orang datang jumpa dengan dia semua masalah. Betul tak betul? Betul? Nampak? Doktor Ya, yang cakap. masalah that's why doktor educate balik untuk prioritikan kesihatan. This is the thing Tapi now. itu saya nampak alhamdulillah yang orang ambil inisiatif datang jumpa doktor. Dekat luar berpuluh-puluh ribu lagi Ramai lagi kan doktor? beli Shopee. Jiran suruh makan. So benda tu kita tak tahu apa. Itu lagi tak problem. ada pula KKM-nya. Tak ada KKM, tak ada guidance. Jadi apa-apa susah. Itu lagi membuka kepada lagi kemudaratan. Lebih daripada masalah gemuk, masalah. Dan itu lagi cepat mengundang kepada benda buah Lain-lain. pinggang. Okey, Dan- yang bila doktor cakap pasal yang beli kat Shopee ni, adakah tu di antara sebab selain daripada makanan tadi tu, ubat-ubatan yang tidak ada kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia boleh membawa kepada sekarang ni banyaknya sakit kanser? Definitely. Yes. Betul? Sakit kanser ni dia adalah multifaktorial. Pelbagai-bagai sebab. Kesihatan, radiasi, pemakanan, kita punya stress faktor pun boleh, kita punya obesity pun boleh menyebabkan tingginya risiko kanser. Jadi tapi pada masa yang sama, ubat-ubatan yang kita tak tahu pada sumber mana, pada kelulusan mana, apa active ingredient, apa bila kita makan ubat tu, apa dia punya cross reaction dengan ubat yang sedia ada kita makan. Bila Nabi pergi buat Isra Mi'raj, Nabi sampai di langit yang ketujuh, ada satu malaikat bagi tahu dengan Nabi, dia kata suruhlah umat-umatmu berbekam. Ini sunnah setahun sekali. Tapi dia kata sakit.
kena cocok sakit. Tapi benda lain sakit boleh. Kenapa sunat? Kenapa yang mesti ada sebab kenapa Nabi suruh buat bekam tu. Kalau kita fikir logik dia, logik ni saya buat bekam. 6 bulan sekali saya buat. Bekam ni kalau logik dia sekarang dia pakai cocok jarum lah. Lepas tu dia sedut. Yang keluar tu hanya darah yang kotor. Darah yang elok tak keluar. Nampak tak? Yang bergetul-getul tu. Yang bergetul-getul tu, yang nampak macam jelly ni kan. Dengan angin, dengan darah yang macam terlalu merah, pekat sangat. Darah tu je yang keluar. Tapi darah yang elok tak keluar. Ini satu benda yang orang cakap mujizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tapi kenapa orang takut nak buat yang tu? Kenapa orang pergi kepada moden? Okey, moden juga, tapi yang sunnah ni tak nak buat. Awareness juga. Awareness. Kalau tengok pada marketing dekat internet, kita tengok, kita scroll Facebook, dia tak keluar pasal Facebook ad sunnah yang berbekam. Banyak buat lebih pada jalan pintas tu. Cara pintas tu lah. So saya rasa lebih pada awareness juga. Podcast macam ni adalah medium yang bagus untuk kita memperketengahkan. Dan kalau kita cakap pasal bekam tu, bukan orang kita je, bukan orang Islam je. Kalau tengok Olimpik tu, badan bulat-bulat tu, bekam. Tengok bekam. Betul. It's memang proven untuk. Tu saya kata tadi awal tadi, siapa yang menjaga sunnah ni? Betul. Kan? Tapi macam berbalik tadi lah, macam doktor cakap, sebab marketing strategi di media sosial dengan FB semua ni, TikTok whatsoever, awareness tentang produk-produk yang jalan pintas ni yang lebih menonjol. Ya, memanglah menonjol. Sebab apa diri saya sendiri, diri kita sendiri yang nakkan benda yang cepat. Yalah. Jadi maknanya kita pilih, kita nak cepat. Orang Melayu ni, orang nak Malaysia instant. ni semua nak instant. Tengok makanan nak instant. Betul. Perubatan nak instant. Mati pun instant. Dulu doktor Datin, orang yang mati umur 55 ni membuatkan kampung tu terkejut. 55 dah mati. Selalu orang 98. 90, 70 tu paling muda lah. Sekarang ni 35 atas sakit jantung. Dah mati. Tengah main badminton. Mati. Lifestyle lah tu. Mati. Dia jadi macam benda tu dah jadi macam makin teruk kesihatan kita kat Malaysia ni. Macam doktor cakap tadi, kat Asia Tenggara ni kita ni champion. Yang ini yang kita banggakan sekarang ni. Syurga makanan. Semua orang jual makan tu, makan ni. Kadang-kadang saya tak faham kenapa makanan tu terlampau manis menjadi rebutan kepada orang makan dengan saya. Lagi manis, lagi viral. Lagi manis, lagi viral. Apa benda ni? Apa masalah dia ni? Masalah dia kat mana ni sebenarnya? Sebenarnya untuk nak jual atau apa itu tak salah. Itu sebenarnya pada saya, kita yang kena pre-conscious untuk kita nak ambil tu benda tu. Gula kita punya kadar nak makan nasi, kita punya kadar gula, kadar kalori, itu semua atas diri kita. Tak ada siapa letak pistol dekat kepala, you kena minum air ni. Tak laku. Prevention is more better than mengubati. Tak laku. Prevention tak laku. Dia kalau negara barat, contohnya Canada, dia orang letak allocation Ministry of Health dia kepada prevention. Dia spend berjuta-juta, berpuluh-puluh juta dekat prevention. Kita kat Malaysia kita guna untuk rawatan. Komplikasi. Sakit jantung baru kita start rawat. Maknanya kita tak ada pencegahan. Pencegahan kita tu ada tapi tak impactful. Tak impactful lah. Maksudnya kita lebih kepada benda yang memang dah jadi. Bila secara keseluruhan yang kita borak pada hari ini tentang kesihatan ini, kita hidup ni hanya sementara. Yang kita borak dengan doktor, kita kena cari jalan yang betul untuk jaga kesihatan kita. Kerana di ending kehidupan kita ini, daripada lara-lara yang kita buat ni, akhirnya kita ingin berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala satu hari nanti pasti. Jadi mana sebelum kita sampai ke hari itu, kita memerlukan kesihatan yang baik. Kesihatan yang baik ni insya-Allah boleh memanjangkan umur kita. Jadi bila memanjangkan umur kita, kita boleh buat banyak amal ibadat. Kalau kita dah sakit, tak boleh tunduk, tak boleh, macam doktor cakap tadi kan, saya nak semayang, saya nak itu. Kadang-kadang saya suka juga gunakan perumpamaan orang lama-lama. Ajal maut ketentuan Tuhan. Tapi maut kau jangan cari. Banyak orang tak tahu siapa, ini teori saya banyak orang bunuh diri. Contohnya sepatutnya dia mati umur 80. Dia 60 dia nak mati. Sebab kau racun diri kau. Tak ambil tahu. Kau makan, kau jumpa doktor tak betul, kau buat ni, dan kau bunuh diri kau. Kenapa kau nak bunuh diri kau? Ini yang kita bercerita tentang hari ini, tentang kesihatan, dan doktor dah bagi tahu tadi betapa pentingnya kesihatan itu dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jangan sampai kita ni dah teruk,
barulah kita nak jaga kesihatan. Prevention is very important dalam badan kita. Mungkin kata-kata terakhir daripada doktor, silakan doktor. Jadi pencegahan awal tu adalah kunci nombor satu, dan juga daripada fikir duit cukup-cukup makan, nak jumpa doktor susah, faktor jarak, ni yang memang free. Tidur yang baik, tidur yang berkualiti cukup, limitkan kita punya screen time, tengok phone tu kena limit, makan yang baik, elakkan apa yang kita tahu. Memang kita tahu benda tu tak bagus untuk makan. Exercise secukupnya, kalau ada masa lagi kita exercise. Benda yang tak memerlukan duit, jangan letak alasan untuk tak nak buat. Buat benda tu dulu. Okey, bagi korang yang dekat luar sana yang ada masalah macam 3,000 orang tadi yang dah buat macam-macam tu, okey, carilah doktor. Doktor, nak cari doktor punya klinik kat mana? Selalunya kan nak datang jumpa saya, dia tak cari klinik saya, dia cari IG. Restoran kat depan tu, restoran Pantai Timur. Okey. So apa IG ada IG? Ada. Boleh cari dekat Mega Klinik Dr. Sufian. Dekat Mega Klinik Dr. Sufian dekat Wangsa Maju. Dekat Wangsa Maju. Jadi korang Google je lah Mega Klinik Dr. Sufian di Wangsa Maju. Betul. Kalau kau tak nak jumpa Dr. Sufian, kau tak ada bajet, kau cari non Mega Klinik Dr. Rosham. Seti Wangsa. Dia sebelah-sebelah je. Kita orang ni ada ni. Okey, Datin mungkin tambah sikit Datin. Okay. Maknanya awareness tu penting. Macam doktor dah conclude semua dah, dan kita pun dah conclude daripada Dr. Rosham. So dah conclude dah semua. So saya harap hari ni semua orang dapat banyak, orang kata manfaat, benefit. Dan jangan dengar saja, dengar dan praktik. Dengar tak guna. Kena praktik. Jangan ambil satu perkara dengan terburu-buru. Jangan ambil satu perkara dengan jalan yang pintas, kerana jalan yang pintas itu tidak menjanjikan kebaikan untuk kesihatan kita. Thank you for watching Hitam Putih podcast setiap hari Ahad 9 malam di platform YouTube Suhan Channel dan juga Usanita. Thank you doktor. Thank you you everybody Datin. watching. Assalamualaikum. Bye. Ku Usanita.